Okay. C memang tak sesuai langsung kalau kita nak ukur apa-apa sebab C dia lebih kepada menyimpan. B memang lagi besar lah. Dia macam liter terus, dia main liter terus. Dia tak main mililiter sekalipun, dia main liter terus. Beaker. Alright. Burette nama dia. Burette. So nombor 2. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi bunga X. Okay. Dia warna putih, ada stigma panjang dan berbulu, butir dia bunga yang banyak dan ringan. Apakah ejen pendebungaan bagi bunga X? B. Angin. Kita ada A air, B angin, C serangga, D haiwan. B. B. Oh, majoriti orang jawab B. Nice. B. Okay, kawan kita majoriti jawabnya adalah angin Banyak-banyak orang confident B ni. Tak ada slide daripada B. Alright. So, untuk soalan nombor 2. Okay, maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi bunga X. Okay, dia warna putih, ada stigma panjang dan bulu. Lepas tu dia banyak dan dia punya butir, bunga dia banyak dan ringan. Okay. So basically, untuk bunga X ni, yes lah. Sebab dia ringan. So dia sangat sesuai untuk ditaburkan menggunakan udara. Lepas tu stigma dia pun panjang dan berbulu kan. Kalau you guys pernah tengok cerita-cerita, banyak-banyak cerita apa? Cerita orang putih, cerita Korea kan. Dia ada bunga-bunga yang kalau kita tiup. Saya tak pernah bunga tu. Tapi bunga yang kita tiup tu lah yang tiba-tiba terbang. Kita Doraemon pun ada sebenarnya. Kalau you guys kenal Doraemon lagi lah. Alright. So soalan nombor 2. Next. Tengok soalan nombor 3. Raja 1 menunjukkan satu aktiviti. Kita ada satu aktiviti. Mengapakah isi padu campuran itu kurang daripada 100 ml? Okay. D. Okay, kita ada udara, kita ada alkohol. Campuran tu kita dengan 98 sahaja. D. Sebab ada ruang antara zarah alkohol dengan air. Ada orang jawab B. Oh tak ada, B yang sebelum ni. D majoriti orang jawab dia lah. Setakat ni yang jawab dia D lah. D. Ada yang jawab B. D. Majoriti jawab D. Macam biasa kepada siapa yang mungkin You. Oh. Okay, D majoriti jawab. Jawapan dia ialah D. So, jom kita baca balik soalan sama-sama. Raja 1 menunjukkan satu aktiviti. Kita ada air, kita ada alkohol. Kita campurkan kedua 50 cm3 asalnya. Tapi lepas dicampurkan, kita perasan ianya adalah 98 cm3. So, kenapa isi padu campuran berkurang daripada 100 cm? Ianya sebab ada ruang lah di antara ruang antara zarah-zarah alkohol dengan air ni. Dia ada ruang menyebabkan saiznya lebih mengecil. Alright. Seterusnya, nombor 4. Maklumat berikut menunjukkan dua fenomena. Langit kelihatan biru pada waktu siang, langit kelihatan merah pada waktu senja.
Apa nama fenomena ni? Pantulan, pembiasan, penyerakan ataupun penyebaran? C, scattering, penyerakan. Alright. Ada yang jawab D, ada yang jawab C, D, C, D, alright. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Nampaknya tak ada orang yakin untuk A dengan B. Tak ada team A dan B Team C dengan team D ada sekarang ni. Ada yang nak cuba lagi? Okay, team C juga. Saya baru terbaca, ada orang cakap D tu termometer. Sekejap saya dah check balik. Sorry, saya baru naik balik untuk ni. Okay, sekejap. Saya just nak tunjuk sesuatu sebab saya baru perasan ada orang tanya adakah yang D tadi ianya mungkin termometer. Saya sebut tadi tapi tak apa. Dia tanya yang ni tadi, saya rasa yang ni lah. Sebab nampak macam termometer, ada orang nampak. Okay, tak apa. Basically ini bukan termometer. Ini adalah mana dia ni? Sekejap saya tunjuk je. You guys boleh check satu benda, nama dia ialah burette. It's a burette. I think you guys, saya rasa awak kenal ni burette sebenarnya. Okay, burette ni function dia memang untuk cari benda-benda yang sangat-sangat halus lah. Saya tak ingat sekolah menengah you guys pakai ke tak, tapi kat universiti kalau ambil chemical, this one is very important. Korang akan pakai ni selalu kalau korang masuk universiti ambil bahagian kimia. Ini memang burette ni memang you guys punya kawan baik lah ni. Ada macam jenis ni. Ni automatic punya burette, ada yang jenis. Tapi korang yang kita kenal yang standard yang ni lah burette yang biasa. Yang ni standard. Dia ada, macam mana kita nak tahu dia burette? Dia ada satu batang. Dia ada batang untuk pengiraan dia. Lepas tu dia ada macam stopcock dia. Okay. Dia ada dia punya ni lah. Dia punya, apa panggil ni? Stopper dia untuk suruh air keluar ataupun masuk daripada burette ni. Alright. Okay, sorry saya baru perasan tadi. Okay, kembali kepada, okay. Tadi majoriti saya tengok adalah kawan-kawan kita ambil jawapan dia sebagai C ataupun D lah So basically untuk fenomena langit, ini fenomena langit dia langit untuk biru dan merah. Ini disebabkan oleh penyarakan cahaya. Sebab kita ada density, kita ada ketumpatan dalam kita punya udara menyebabkan cahaya yang daripada matahari tu terserakan. Okay. Dia menyerak, dia scattered lah, dia berterabur. Kata mudahnya berterabur, tapi istilah dia penyerakan lah. Dia berlakunya penyerakan menyebabkan apa yang kita nampak daripada mata kita tu biru untuk waktu siang dan merah pada waktu oranye lah, pada waktu senja. Alright. So, nombor 5. Apakah lapisan paling luar dan paling nipis bagi bumi?
Kerak, mantel, teras atau hydrosphere? Kerak. Alright, majoriti jawab A lah kerak okay, A. Alright, so tengok balik soalan, apakah lapisan paling luar dan paling nipis bagi bumi? Kita ada kerak, mantel, teras dan juga hydrosphere. So basically jawapan dia ialah yes, kerak. Okay, kerak ni ialah kawasan di mana kita tengah pijak sekarang ni. Di bawah kerak ada satu lapisan yang sangat tebal, kita panggil mantel. Di pusat bumi ada dia punya teras. Okay, so itu adalah lapisan bumi lah. Okay, so seterusnya nombor 6. Rajah 2 menunjukkan pengelasan vertebra. Pengelasan. Classification of vertebrata. Ada 4 yang dibagi, 1 tak ada. Okay, ikan, amfibia, reptilia dan mamalia. So apakah ciri bagi P? Poikiloterma, badan ditutupi bulu pelepah, pensenyawaan luar atau ada sirip dan ekor? Alright. So kita ada B. Ada yang jawab D Ada yang jawab D, ada yang jawab B. Okay, sebelum tu saya nak tanya. Kita ada ikan, kita dah ada amfibia, kita ada reptilia dan kita ada mamalia. Apa yang tertinggal sebenarnya? Yes, yang tertinggal ialah burung. Okay, yang tertinggal satu je lagi, burung. Basically, semua tu memang betul sebahagian daripada vertebra. Semua tu sebahagian daripada vertebra. Cuma, dia tanya apa ciri untuk kelas P. So sebelum tu kita kena ambil tahulah kelas P tu apa kan. So yes, kawan-kawan awak dah tolong tadi sama-sama. Kelas tu ialah kelas burung. So kelas burung, apa yang sangat special untuk burung? Dia mesti ada bulu pelepah. Dia mesti ada bulu pelepah yang menyebabkan dia boleh terbang. Melainkan ini adalah ayam. Tapi ayam terbang juga sebenarnya. Cuma dia tak terbang jauh sangat lah. Okay. Dan juga burung unta. Burung unta pun tak terbang kan. Tapi dia lari. Okay, tak apalah. Yang penting ada bulu pelepah. Burung. Okay. Alright. So, nombor 7. Rajah 3 menunjukkan suatu rantai makanan. Kita ada P, belalang, ayam dan ular. Apakah peranan untuk P? What's the role of P? Apa peranan dia? Apa fungsi dia? Membekalkan tenaga cahaya, menguraikan haiwan dan tumbuhan mati, membuat dan mengeluarkan makanan sendiri, menukar tenaga kimia kepada tenaga cahaya.
C. Oh, confident. Ramainya kumpulan C. Laju waktu jawab. Bagus. C. Alright. So majoriti kawan-kawan kita jawab adalah C So kita baca balik. Darjah 3 menunjukkan satu rantai makanan. Kita ada rantai makanan lah. So kita ada P, belalang, ayam dan ular. Apakah peranan untuk P? So P tu apa sebenarnya? Tumbuhan. Yes. Atau producer lah, pengeluar. Okay, satu pengeluar atau lebih dikenali sebagai tumbuhan lah. Memang tumbuhan. Any plants lah, sebarang pokok. So ya betul. So sebagai pengeluar, dia apa yang dia buat ialah dia membuat dan juga mengeluarkan makanan dia sendiri. Daripada proses fotosintesis. Yes, pengeluar, tumbuhan pengeluar. Yes, betul. Alright, so nombor 8. Jadual 1 menunjukkan nilai kalori bagi beberapa jenis makanan. Kita ada roti canai, kari ayam dan juga pisang. Azman makan 40 gram roti canai, 120 gram kari ayam dan 72 gram pisang. Hitung jumlah nilai kalori bagi makanan tu. Alright, ada jawab A, ada jawab B. Okay. Solat lah budak. Alright, B. Okay. So, saya baca balik soalan. Jadual 1 menunjukkan nilai kalori. Okay, ada nilai kalori bagi beberapa jenis makanan lah. Kita ada roti canai, kita ada kari ayam, kita ada pisang. Siapa yang tak makan lagi, tak makan apa, yang lambat makan malam atau mungkin malam diet ke apa, lapar lah anda. Azman makan 40 gram roti canai, 120 gram kari ayam dan 72 pisang. Hitung jumlah kalori bagi makanan tu. So, basically awak buat macam ni. Apa? Macam mana awak kira dia? Guna formula kan Ustaz? Guna formula. Dia tak adalah apa formula sangat sebenarnya. Yes. Sebab basically kita boleh tengok unit dia je. Dia nak kilojoule. So apa yang perlu kita buat, dia dah bagi tahu kita kalori dia kan. Dia dah bagi tahu kalori kita. Dia. So sekarang ni dia dah bagi tahu berapa banyak dia makan. Jadi apa yang kita nak kena buat, kita darabkan sahaja. So 13.5 roti canai, pastikan darab yang roti canai jangan darab dengan yang lain. Roti canai darabkan roti canai iaitu 40 gram. Kari ayam 81 kena darab dengan 120 lah, dia makan 120 gram kari ayam. Dan 32 dia makan 72 gram pisang. So yes. Selepas awak darab semua, awak campur saja semua dan awak akan dapat jawapan dia ialah B. Okey. Boleh ya? Seterusnya. Nombor 9. Darjah 4 menunjukkan elektrolisis air. Okey. Apakah isi padu gas yang dikumpul di dalam silinder penyukat K
dengan L. Alright, K dengan L. Alright, so okay, saya tengok confirm balik. So basically minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda dan juga sekolah dan institusi anda. Okay, nama penuh dan sekolah sahajalah, nama telefon tak tulis pun tak apa. Okay, basically saya tengok majoriti ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Okay, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Okay. Okay. C. Alright. Okay, jawapan dia ialah C. Okay. Sebab dia ada hydrochloric acid kat sini. Dia bukan hanya ada distilled water sahaja, dia ada hydrochloric acid sekali. Okay, diluted hydrochloric acid kat situ menyebabkan yang di L ni lagi banyak daripada yang K. Okay. Okay, so nombor 10. Darjah 5 menunjukkan satu letak elektrik, kesemua mentol yang digunakan adalah sama. Antara yang berikut yang manakah betul? Okay, volumetrik 1 mempunyai bacaan yang lebih tinggi berbanding volumetrik 2. Jika mentol A dikeluarkan, mentol P, mentol Q tak akan menyala. Mentol P lebih terang daripada mentol Q. Mentol P lebih terang daripada mentol R sebenarnya ni. Ni mentol R. Mentol R lebih terang daripada mentol P. P. Mentol R sebenarnya. Mentol R lebih terang daripada mentol P. Mana yang betul?
Alright, so nampak jawab C, ada D, ada A, ada D, ada D. Okey, dengan bismillah ada yang jawab D. Jadi, kita baca list sama. Darjah 5 menunjukkan 1 litar elektrik. Kesemua momentum yang digunakan adalah sama. Antara berikut yang manakah betul? Volumetrik 1 mempunyai baca yang lebih tinggi daripada volumetrik 3. Jika mentor A dikeluarkan, mentor P dan Q takkan menyala. Kalau mentor P akan lebih lebih terang daripada mentor Q, dan mentor R lebih terang daripada mentor P. Jawapan dia ialah betul D. Sebab dia seorang-seorang je. So current elektrik dia lebih banyaklah, voltan dia lagi tinggi daripada kawan-kawan yang ada kat atas ni. So dengan tu dia punya tenaga dia lebih banyak. So jawapan dia ialah D ya. Soalan 11. Rajana menunjukkan sebuah pemecah buah keras. Antara berikut yang manakah dalam kelas sama seperti alat di atas? Alright, so majority tengok banyak jawab A, C, 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 D, B, D, B. Okey, ini adalah sebuah pemecah buah keras. A, B, okey. Okey, bukan nail clipper tau, bukan ketik kuku tau. Okey, ketik kuku lain, ni lain. Okey, so saya nak tanya, apa yang dekat tengah-tengah sebenarnya? Kita ada load, kita ada pressure, kita ada beban, kita ada tekanan, tekanan, dan kita ada dia punya tuas. Kat tengah tu adalah beban dia, betul? Yes, beban dia lah. Sebab beban di tengah-tengah. Jadi jawapan dia sebenarnya adalah E. Okey. Dia punya sekejap saya tengok balik. Apa nama dia? Tuas. Okey, betul. Fulcrum. Okey, dia punya fulcrum dia. Sorry. Okey. Dia punya fulcrum dia di hujung sini. Load dia atau beban dia di tengah-tengah. Dan tenaga dia, okey, force dia datang daripada di hujung lagi. So di hujung, di tengah-tengah ada beban dia, fulcrum dia dekat hujung. Okey. So jawapan dia A lah. Next, soalan nombor 12. Rajah 7 menunjukkan sejenis pengaliran haba. Okey, antara berikut yang manakah contoh pengaliran haba jenis ini? Bayu laut, konduktor haba, pengarah haba melalui dingin cawan, pengarah haba dari matahari ke bumi.
Ada A, ada B, ada A, ada C. Okey. Distribution. B. B. Dia jawab B, dia jawab A, jawab B, B. 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 Conductor haba. Okey. So saya baca balik soalan Rajah 7 menunjukkan sejenis pengaliran haba antara berikut yang manakah contoh pengaliran haba jenis ni? Okey, kita ada air yang dimasak oleh Bunsen burner, pembakar Bunsen. So apa jenis sebenarnya tu? Perolakan. Convection. Perolakan. Yes. Ini sejenis perolakan atau convection lah. So, jawapan dia ialah bayu laut. Bayu laut. Bayu laut Kebiasaannya apabila kita cakap pasal perolakan, dia adalah satu jenis pergerakan haba daripada molekul-molekul cair atau air lah. Usually. Dan ini adalah dia lebih nak cerita pasal perolakan iaitu pemanasan air. Kita panaskan air kan. So dari situlah berlakunya perolakan ataupun convection yang memanaskan. Sama macam bayu laut di mana cahaya matahari panaskan air laut untuk air laut tu keluarkan dia punya molekul-molekul, gerakan molekul-molekul dalam air tu. Okey. Yang lain tu contoh B ialah sejenis conduction. B dengan C sama-sama conduction lah. Conductor dia conduction. D ialah sejenis radiasi. Okey, D ialah radiasi. So, nombor 13. Jarak yang dilalui oleh cahaya dalam masa setahun dikenali sebagai tahun cahaya, tahun cahaya, tahun cahaya. D, tahun cahaya, D, tahun cahaya, D, tahun cahaya, D, tahun cahaya. So, jarak yang dilalui oleh cahaya dalam masa setahun dikenali sebagai tahun cahaya. Senang kan? Pergerakan cahaya dalam masa setahun. Tahun cahaya. Sebab cahaya punya kelajuan paling laju. So dalam setahun tu tahun cahaya lah jarak dia. Istilah dia kita panggil. Okay, light years. So nombor 14. Mata Raja 8 mewakili mata candera. Siapa punya candera siannya. Yang mempunyai penglihatan normal. Okey, dia memakai cermin mata datuknya yang rabun dekat antara titik A, B, C dan D di manakah image akan terbentuk. Datuk dia rambut dekat. Lepas tu Chandra ni mata dia okey je. Dia ambil cermin mata datuk dia yang rambut dekat tu dia pakai. So sekarang ni titik image tu terbentuk dekat titik mana? A ke, B ke, C ke, D ke?
C, A, C, A, D. Alright. Ada D, 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 A, D, A, D. Okay. D, 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 D. D. Okay. So, saya baca balik soalan. Mata dalam Darjah 8 ni mewakilikan mata Chandra lah. Si Chandra. Chandra ni dia orangnya biasa je, normal je. Okay. Dia boleh tengok secara biasa tanpa pakai aspek mata. Lepas tu dia pakai atuk dia punya yang long sighted ataupun rabun dekat. Okay. Dia rabun dekat long sighted. Antara titik A, B, C dengan D, di manakah image akan terbentuk? Alright. So, first of all, pertama sekali bukan di A. Itu yang paling penting. Okay. Apabila kita cakap pasal image di dalam mata, image di dalam mata takkan ada dekat sini. Sebab literally itu bukanlah luar daripada mata, tapi dia luar daripada kawasan di mana kita punya penerimaan cahaya tu biasa duduk. Literally kalau dia duduk kat sini ni, maksudnya atuk dia tu dah macam straight mata atuk dia tu memang tak tahulah kan, memang power sangat tu, tinggi sangat kuasa dia, mau beribu kot. Kalau sampai kat sini dia punya perlu yang dia perlukan. Okay. Dan untuk spek mata rabun dekat, kebiasaannya kita pakai cermin mata yang convex. Okay, cengkung. Kembung. Convex, kembung. Di mana kita akan memaksa image tu untuk berada di hadapan kita punya retina. So, jawapan dia ialah B. Alright. Boleh? Yang betul Tania, yang terbalik tu mungkin awak terbaca bahasa Inggeris, baca long sighted. So mungkin awak terfikir macam, oh ni rabun jauh. Bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu dia terbalik untuk mata-mata ni. Okay. Tak apa. Salah sini tak apa, jangan salah time periksa. Okay. Long sighted maksudnya rabun dekat. Short sighted maksudnya rabun jauh. Dia memang bahasa Inggeris, bahasa Melayu untuk rabun ni memang biasa orang terbalik. Alright. Seterusnya. Darjah 9 menunjukkan seekor belalang. Okay. Ada seekor belalang kat situ. Apakah struktur respirasi bagi haiwan tu? Insang, paru, trakea, kulit luar lembab. C. C. Cuma dia jawab C. Ke D? Okey, tolong siapa-siapa yang jawab D tu saya tak tahu lah awak pernah pegang belalang ke tak. So bukan D lah yang confirm. Okey, so saya baca soalan. Darjah 9 menunjukkan seekor belalang. Apakah struktur respirasi bagi haiwan tu? Ianya menggunakan menggunakan dia punya trakea ni lah. Nampak yang macam bintat-bintat ni, trakea dia lah. Alright, seterusnya. Antara faktor yang berikut, yang manakah akan meningkatkan kadar transpirasi sesuatu tumbuh
Laju sangat ke? Laju sangat tak apa. Saya boleh pelankan insya-Allah. Laju sangat tak apa, saya boleh pelankan insya-Allah. Lock D. D. Okey, antara yang berikut manakah akan meningkatkan kadar transpirasi sesuatu tumbuhan? Kelembapan dia, suhu dia dan juga pergerakan angin dia. Adakah kelembapan dia perlu lembap, suhunya perlu rendah, pergerakan udara dia kena laju? Maksud macam mana? Maksud dia macam mana? Yang mana? Dari segi kelembapan ke, suhu ke, pergerakan udara? Ataupun maksud transpirasi tu apa? Apa yang mungkin awak tak sure? Transpirasi. Transpirasi bermaksud pergerakan air di dalam pokok. Atau lebih tepat kita sebut macam mana air keluar daripada pokok. Dekat daun, kalau kita ingat balik, dekat daun, dia ada satu bahagian nama dia stoma atau stomata lah. Okay, ada satu bahagian nama dia stoma. Dia biasanya bentuk dia ada macam 2 sel guard. Dia ada guard cell. Okay. Dia ada guard cell 2. Di mana kat tengah ni ada dia punya lubang untuk bagi air tu keluar. So proses pengeluaran air ni, proses air ni keluar, itulah kita panggil proses transpirasi. Okey. So ada 3 perkara ni antara perkara yang akan efek kadar, maksudnya kekerapan berlakunya transpirasi, kekerapan keluarnya air daripada pokok tu. Okey, so kawan-kawan kita ada yang jawab A, kawan-kawan kita ada yang jawab B, ada yang jawab B, ada yang jawab dadu, ada yang jawab bola. So macam kelembapan tu maksud kelembapan di keliling pokok tu lah. Kuantiti air yang ada di keliling pokok tu. Kalau lembap maksudnya banyak lah. Banyak. Contoh macam kita kat Malaysia ni time musim hujan kan. Kita rasa udara tu sejuk aja. Rasa berangin, rasa macam rasa berangin lah, rasa sejuk. Tu sebab ada kelembapan lah. Kalau macam kita pergi ke contoh yang paling ketara, kita boleh pergi macam Sahara Desert lah kan. Kalau kita pada tengah padang pasir tu, kalau you guys pergi, korang akan rasa kulit korang kering. Sebab udara kat sana, dia punya tahap kelembapan udara di sana sangat-sangat kering. So satu lagi suhu. Suhu pun akan efek sama ada suhu tu rendah ataupun suhu tu tinggi. Yang ketiga memang pergerakan udara tu sendirilah. Angin kuat ke tak? Kalau angin tu kuat, adakah dia akan meningkatkan transpirasi ataupun angin tu pelan, dia akan tingkatkan transpirasi. So majoriti ada yang jawab A, ada yang jawab B dan ada yang jawab B. Tak ada orang jawab C lah. So jawapan dia ialah D, dadu. Okey. Ketiga-tiga situasi tu akan meningkatkan kadar transpirasi sesuatu pokok tu. Apabila kelembapan di keliling pokok tu sangat-sangat rendah, iaitu sangat kering, pokok di keliling pokok tu kering. Air dari dalam pokok akan nak keluar untuk ambil, orang cakap apa? Untuk basahkan lah, untuk basahkan udara tu balik. Sebab kering maksudnya kosong, tak ada air. Kan? Dan kebiasaannya kalau kita ingat balik dari segi konsep osmosis, konsep matter tu sendiri, benda yang konsentrasi dia tinggi akan pergi kepada konsentrasi yang rendah apabila kelembapan udara tu tak ada. So dalam pokok banyak air, dari dalam pokok tu dia akan nak keluar daripada pokok lah. Tu akan meningkatkan kadar transpirasi tu sendiri. Kadar pokok tu keluar. Suhu tinggi pun sama. Kenapa? Sebab suhu tinggi menyebabkan air tu akan vaporize, akan hilang, akan tersejat. Air di keliling pokok tu akan tersejat. So air dalam pokok akan bergantikan balik air yang tersejat tu, yang menyebabkan air tu lagi banyak keluar daripada pokok tu sendiri. Pergerakan udara pun sama. Okay. Sebab kebiasaannya air akan duduk keliling kita punya daun.
Okay, air akan duduk keliling kita punya daun untuk sejukkan daun kita, untuk sejukkan daun pokok tu lah. Okay, so kalau angin keluar, dia akan tolak semua partikel-partikel air yang melekat dekat daun tu, menyebabkan air dari dalam pokok tu akan nak keluar untuk ambil balik ruang mana-mana partikel air yang keluar. So, other word, apabila kita dah tahu keadaan kelembapan yang kering, keadaan suhu yang tinggi dan keadaan udara yang besar iaitu laju ataupun kuat akan meningkatkan kadar transpirasi, bermaksud dalam keadaan kelembapan yang lembap, dalam keadaan suhu yang rendah dan dalam keadaan pergerakan udara yang rendah atau kecil akan mengurangkan kadar transpirasi. Dia akan terbaliklah. Dia vice versa je. Alright. Seterusnya. Nombor 17. Antara yang berikut tidak balas manakah yang betul? Aluminium oxide, hidrogen, zinc oxide, hidrogen, lead pambum, hidrogen, magnesium oxide, carbon. Okay. Alright, so saya tengok ada banyak sebagai B, D, ada A, ada B. Okay. So, yang ditanya sekarang, apa yang berlaku antara keempat ni, manakah kalau kita gabungkan akan berlakunya tindak balas? Okay. Aluminium oxide dengan hidrogen ke, zinc oxide dengan hidrogen ke, lead plumbum to oxide, oksida dengan hidrogen ke, atau magnesium oksida dengan karbon? Jawapan dia ialah plumbum oksida dengan hidrogen. Yang lain-lain ni tak berlaku lah. Basically A dengan B ni is production, dia membuat, dia terbentuk. Okay. Aluminium oxide dengan hidrogen dia terbentuk, zinc oksida dengan hidrogen dia terbentuk, magnesium oksida dengan karbon memang tak ada reaksi langsung. Kalau kita gabungkan dia, memang dia just duduk melopong gitu, dia tak jadi apa-apa pun. Okay. So tapi kalau kita campurkan plumbum dua oksida dengan hidrogen, akan berlakunya satu tindak balas lah. Dia akan berlaku satu reaction. Okay. So this one nak tak nak sebenarnya kena hafal lah sebenarnya. But this one is chemistry. Alright. Next. Nombor 18. Darjah 10 menunjukkan sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik ABCD adalah transformer. Antara transformer ABCD, yang manakah transformer injak turun? ABCD. Keraktifan ke? Tak, yang tadi tak ikut keraktifan sebab yang tadi memang yang akan berlaku tindak balas terus.
A, B dengan D, kalau kita gabungkan memang tak akan berlaku apa-apa tindak balas. A dengan B sebenarnya dia selepas. Dia tindak balas di antara dua benda. Yang berlaku selepasnya ialah aluminium oksida dan juga hidrogen. Yang satu lagi pun zinc pun sama. Itu ialah zinc kita gabungkan dengan air, dia akan membentuk zinc oksida dengan air. Aluminium tadi dia gabungkan aluminium dengan air, dia akan membentuk aluminium oksida dengan hidrogen. Yang ketiga, lead to plumber tu, okay, plumber 2 tu, oksida, kalau kita gabungkan dengan hidrogen memang akan berlaku satu tindak balas. Karbon dengan magnesium, carbon oxide, magnesium oxide, magnesium oksida dengan karbon kalau kita gabungkan memang takkan berlaku apa-apa. Dia tak efek apa-apa lah. So nombor 18 tadi ada kawan kita jawab A. A, injak turun. Dia bergerak dari kiri ke kanan. Kita assume dia bergerak dari kiri ke kanan. B, injak turun. Injak turun bermaksud dia akan turunkan voltan dia. Injak naik, dia akan naikkan voltan dia. Injak turun, dia akan turunkan voltan dia. Kuasa banyak sangat, kita cakap, oh kita tak nak pakai kuasa banyak macam ni. So kita letak satu transformer injak turun untuk kita turunkan dia punya voltan dia. So jawapan dia ialah yes, majority dapat B lah lepas tu. Nice. Alright, sebab kalau perasan semua naik ni. 11 ke 132 tu naik. 132 ke 33 turun. Naik ke 240, naik ke 415. So naik, turun, naik lah. So yang turun saja injak turun So seterusnya, Raja 11 menunjukkan Basir yang mempunyai berat badan 420 Newton mengangkat satu beban 150 Newton menaiki tangga. Jika dia sampai di puncak tangga dengan masa 10 saat, hitung kuasa yang dijanakan olehnya. Oh. Alright.